Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 1 keseimbangan redox. Okay, so kita akan belajar 1.1 dulu iaitu pengoksidaan dan penurunan. Okay, pengoksidaan dan penurunan ni salah satu contoh dalam kehidupan seharian. Kita ada roket yang memerlukan daya tujahan yang tinggi untuk berlepas ke angkasa kat gambar ni. So diperlukan daya tujahan yang tinggi. So dekat daya tujahan tu terhasil daripada tindak balas pembakaran antara bahan bakar yang ada dekat dia punya bawah ni dengan oksigen. So salah satu tindak balas redox adalah tindak balas pembakaran lah. Okay, apa itu tindak balas redox? Tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Apa pen cikgu tak berfungsi? Oh, yelah. Pen cikgu tak berfungsi lah. Kalau tindak balas tu dia tak Kalau tindak balas tu tidak berlaku serentak, bermakna ia bukan tindak balas redox. Dia masih berlaku serentak, penurunan dan pengoksidaan tu dia berlaku serentak. Macam mana dapat perkataan redox ni? RED ni, reduction. OKS ni adalah oxidation lah dalam bahasa Inggeris. Reduction tu penurunan, oxidation adalah pengoksidaan. Dan tindak balas redox berasalnya dirujuk kepada tindak balas yang melibatkan oksigen. Sebab tu nama dia pengoksidaan. Itu pada permulaan dia. Okay, kita ada 4. Macam mana kita nak tahu tindak balas pengoksidaan dengan penurunan ni? Yang pertama, penambahan atau kehilangan oksigen. So kalau dia tambah oksigen, dia pengoksidaan. Pengoksidaan. So kalau dia kehilangan, dia sebaliknya lah. Maknanya dia akan jadi penurunan. Okay. Sama kalau dah tadi pengoksidaan adalah penambahan. So kat sini terbalik. Kalau dia penambahan hidrogen pula, dia akan jadi tindak balas penurunan. Manakala kehilangan adalah tindak balas pengoksidaan. Okay. Seterusnya kita ada pemindahan elektron. So pemindahan elektron, kalau dia bertambah elektron, dia akan mengalami penurunan. Ada orang masuk. Kalau dia buang elektron, dia akan mengalami pengoksidaan. Ini pula ada perubahan nombor pengoksidaan. So nombor pengoksidaan ni contoh macam ni Mg, asalnya Mg, so dia jadi Mg2+. So kalau dia tak ada apa-apa ion kat sini, kita anggap dia punya nombor pengoksidaan adalah kosong lah. So bila nombor pengoksidaan dia bertambah, dia adalah tindak balas pengoksidaan. Kalau nombor pengoksidaan dia berkurang, dia adalah tindak balas penurunan. Contohnya daripada Cl dia jadi Cl-. So kat sini kosong, dia jadi Cl-. Jadi ini adalah penurunan. Okay. Sampai sini faham tak? Faham. Okay. Kita teruskan lagi. Kita ada pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tidak balas mengalami penambahan oksigen. Macam cikgu kata tadi, kalau dia pertambahan oksigen berlaku, jadi itu adalah tindak balas pengoksidaan. Kalau itu dan sebaliknya, kalau dia mengalami kehilangan elektron, kalau dia mengalami kehilangan oksigen, dia akan mengalami tindak balas penurunan. Senang ni nak ingat. Tambah oksigen,
peoksidaan. So nama pun peoksidaan kan, jadi dia mesti pertambahan oksigen lah. Dan sebaliknya kalau penurunan dia adalah kalau dia kehilangan oksigen dia adalah tindak balas penurunan. Pengertian tindak balas peoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen. Ini yang pertama tadi, kita ada 4 tadi Dia tentang oksigen, lepas tu hidrogen, lepas tu elektron dengan nombor peoksidaan. So cikgu baru terang tentang oksigen, penambahan dan kehilangan oksigen. Okey, contoh kat sini Kalau awak tengok dekat sini kan, ini adalah salah satu tindak balas redox. Kenapa tindak balas redox tadi? Makna tindak balas redox mesti berlaku tindak balas peoksidaan dan penurunan secara serentak. So kalau kita nampak peoksidaan saja, tak ada penurunan, so itu adalah bukan tindak balas redox lah. Ini adalah salah satu contoh tindak balas redox. So kita nak tengok dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Asalnya Mg kat sini, dia tak ada oksigen kan? Ini dia bahagian bahan tindak balas. Bila kita tengok dia jadi hasil tindak balas, Mg tu dia dah bertindak balas dengan oksigen. Jadi bermakna Mg sekarang dia mengalami tindak balas peoksidan. Sampai sini jelas tak? Jelas. Okey. So sekiranya dia mengalami tindak balas peoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Dia terbalik. Kalau dia mengalami tindak balas peoksidaan, dia adalah ejen apa cikgu kata tadi? Penurunan. Ejen penurunan. Untuk magnesium ke MgO ni jelas tak? Jelas. Okay, kita tengok pada karbon dioksida pula. So karbon dioksida kat sini kan, asalnya dia ada oksigen kan? Dan bila kita tengok dia dekat hasil tindak balas, oksigen ni dah tak ada. Bermakna dia telah kehilangan oksigen. Jadi bila dia kehilangan oksigen, dia mengalami tindak balas penurunan. Jadi kalau dia dia mengalami tindak balas penurunan, dia adalah ejen Pengoksidaan. Ejen peoksidaan. Jelas untuk tindak balas ni? Jelas. Okey. So kita tengok ayat dekat sini Bahan dioksidakan adalah magnesium. Kenapa magnesium tu bahan dioksidakan? Sebab dia mengalami penambahan oksigen. Manakala bahan diturunkan adalah CO2. Sebab apa? Sebab dia kehilangan oksigen. Okay, kenapa karbon dioksida adalah ejen pengoksidaan? Sebab dia telah mengoksidakan magnesium. Kan? Dia oksidakan magnesium ni. Dia oksidakan magnesium. CO2 ni mengoksidakan magnesium. Sebab tu magnesium tu boleh, dia adalah ejen kepada pengoksidaan. Sama juga macam magnesium, dia telah menurunkan karbon. Asalnya karbon ada oksigen, dia dah tak ada oksigen dah lepas tu. So dia adalah ejen penurunan. Okey, keseluruhan dekat slide ni faham tak? Ada soalan nak tanya? Faham cikgu. Kalau tak ada soalan, cikgu teruskan Kita pergi pada pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen pula. Tadi sebelum kita pergi slide ni, ingat balik tadi, kalau kita bertambah, kita berlaku penambahan oksigen, apa tindak balasnya? Pengoksidaan. Tindak balas peoksidaan. So kalau dia mengalami tindak balas peoksidaan, dia adalah suatu ejen penurunan. Okey, sekarang ini dari segi kehilangan penambahan dan kehilangan hidrogen pula. Dia terbalik dengan oksigen tadi. Kalau oksigen tadi penambahan oksigen dia mengalami pengoksidaan, tapi kalau kat sini penambahan hidrogen dia akan mengalami penurunan. Dia terbalik. So kat sini kalau kita baca kat sini, ahli kimia memperluas pengertian peoksidaan dan penurunan. Mula dia jumpa oksigen saja. So dia luaskan lagi pengertian peoksidaan itu dan dia jumpa peoksidaan dan penurunan kepada sebatan yang bertindak balas dengan hidrogen. Tindak balas oksigen pula dia tengok. Tindak balas hidrogen pula dia tengok. Atau bahan tindak balas yang mengandungi hidrogen. Okey.
So, pengertian tindak balas peroksidan penurunan diterangkan berdasarkan kehilangan dan penambahan hidrogen. Okay. Kalau dia adalah suatu tindak balas peroksidan sekiranya dia kehilangan kehilangan hidrogen. Manakala dia adalah tindak balas penurunan sekiranya dia mengalami penambahan hidrogen. Okay, kita tengok kat contoh pula ya. Kita tengok contoh. Masih lagi dekat magnesium, masih lagi kat sini. Ni sudah tadi kan? Ya sudah, okey. Kita tengok pembakaran magnesium pula. Pembakaran magnesium dalam oksigen O2 menghasilkan magnesium oksida MgO. Magnesium oksida MgO ialah sebatan ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada logam kepada bukan logam. So, ini berlaku pemindahan elektron kan? Kalau cikgu ingatkan balik, kita belajar tentang ikatan kimia, Mg. Ni dia punya, dia punya nukleus. Mg tu 282. 282, oksigen tu 26. Kita nak tengok daripada segi pemindahan elektron pula. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang ni kita ada 2 kan? Apa yang berlaku kepada magnesium? Derma 2 elektron. Kalau dia derma 2 elektron, apa yang berlaku kepada dia? Dia akan mengalami pula. Betul lah. Kalau dia derma 2 elektron, okey. Ini adalah 2.6. Okey. So kat sini, macam mana dia nak dapat macam mana nak capai susunan elektron oktet yang stabil pada magnesium ni? Apa dia buat? Magnesium sekarang belum stabil kan? So macam mana dia nak mencapai kestabilan tu? Macam mana nak mencapai susunan? Dia derma berapa? 2. Dia derma 2 kan? So yang ni dia dermakan ke sebelah. So kat sinilah yang didermakan. Okey, so cikgu padam yang ni. Apabila didermakan, magnesium ni telah mengalami telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey. So bila dia dermakan pada oksigen, asalnya tadi dia daripada kenapa pula ni? Asalnya tadi dia daripada Mg, betul tak? Kan? So apa dia buat tadi? Yang warna pink ni apa dia buat tadi? Diderma. Diderma. So ini nak panas sebab didermakan. Okey, sekejap cikgu tulis balik. Diderma kan? So kalau diderma dia tolak berapa elektron tadi? 2. 2. So dia jadi Mg2+. So kita tak boleh tulis jadilah. Dia macam persamaan biasa. Tolak dia pindah sebelah dia jadi. Tolak pindah sebelah dia apa? Tambah. So cara penulisan dia Mg sama dengan Mg2 plus tambah 2 elektron. Tapi kalau kita nak tengok daripada segi pemindahan elektron, so sebenarnya magnesium ni dia telah kehilangan elektron. Betul tak? Betul. Betul kan? Asalnya di 282, dia dah kehilangan elektron. So kita katakan untuk peroksidan penurunan dari segi pemindahan elektron, kalau dia mengalami kehilangan elektron, dia mengalami pengoksidaan. Okay, macam mana nak tengok? Senang je.
Nampak tak daripada, tadi cikgu kata kalau dia tak ada apa-apa ni kosong, betul tak? Nampak tak daripada kosong, dia jadi 2 plus kan? Dia naik ke turun tu? Nombor tu meningkat ke tidak? Meningkat. Meningkat. So kalau nombor tu meningkat, dia mengalami pengoksidaan. So kalau awak kalau awak tak nak hafal yang kehilangan elektron, kehilangan, sebab kadang-kadang kita keliru sebab dia ada 4 makna. Tadi mula-mula kita makna yang pertama yang tentang oksigen, makna yang kedua tentang hidrogen, makna yang ketiga tentang pemindahan elektron. So pemindahan elektron kadang-kadang kita keliru kan, mana satu dia pengoksidan ke dia penurunan. So kalau awak dapat membina persamaan macam ni, persamaan yang macam cikgu buat ni, dia tak akan jadi keliru lah sebab ketara sangat. Daripada kosong dia jadi 2 plus. So dia meningkat kan. Bila dia meningkat dia mengalami pengoksidaan lah. Dan ini dari segi kehilangan elektron. Sekiranya dia kehilangan elektron, dia akan mengalami pengoksidaan. Faham? Faham. Okey. Kata kalau oksigen tadi. Oksigen tadi asalnya dia O, betul tak? So apa berlaku kepada dia? Apa yang berlaku yang pink ni boleh pergi sini? Apa yang berlaku kepada oksigen? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dia terima 2 elektron. Dia menerima 2 elektron. Bagus. Dia menerima 2 elektron. So apa hasil kat dia? Apa jadi kat dia? Sekarang dia jadi apa ni? O2 minus. O2 minus. Faham tak? So tadi kalau dia kehilangan elektron, dia tidak balas apa? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Kalau dia menerima elektron, dia menjadi apa? Penurunan. Dia nak balas penurunan. Nampak kat sini daripada kosong, dia jadi 2 minus. So daripada kosong menjadi 2 minus. So diturunkan. Nombor tu berkurangan kan daripada kosong ke 2 minus. Jadi dia mengalami tindak balas penurunan. Sampai sini faham tak? Faham. Ada soalan nak tanya tak? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan lagi. Okey, tadi cikgu dah terangkan dia punya ni, ni makna dia tindak balas pengoksidan berlaku apabila suatu bahan tidak balas kehilangan elektron. Manakala kalau dia adalah penurunan pula, tadi pengoksidaan, penurunan adalah suatu bahan tindak balas yang dia menerima elektron. Okey, makna untuk pemindahan elektron jelas tak? Dia lain. Okey, kita tengok. Kita tengok sini pula. Okay, seterusnya. Bukan semua tindak balas redox dapat diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan elektron ataupun kehilangan oksigen atau hidrogen. So tak semestinya dekat persamaan tu kita boleh terangkan tentang penambahan dan kehilangan oksigen atau hidrogen. Contoh macam tadi kan kat sini. Siapa yang tengah on mic boleh tak off mic? Okey, contoh kat sini. Boleh tak awak terangkan tindak balas pengoksidaan dengan penurunan melalui penambahan dan kehilangan hidrogen? Boleh tak kat sini? Boleh tak? Tak. Tak kan? Sebab tak ada hidrogen kat sini. So kita tak boleh terangkan makna pengoksidaan, tindak balas pengoksidaan dengan tindak balas penurunan dekat sini. So sebab itulah ayat kat situ dia kata tak semestinya melalui tak semestinya berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen atau hidrogen. Okey, seterusnya. Sejak penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada tahun 1997, ahli kimia mula menggunakan konsep pemindahan elektron untuk menerangkan tindak balas redox. So sebab tu kalau elektron semua akan berlaku pemindahan elektron, betul tak? Semua tindak balas kimia melibatkan pemindahan elektron kan?
Betul tak? Hampir semualah. Ada juga yang perkongsian elektron, tapi kebanyakan dia adalah berlaku pemindahan elektron. Jadi sewaktu kita ahli kimia ni mula menggunakan konsep pemindahan elektron. Okey, banyak tindak balas redox dapat diterangkan dengan menggunakan konsep pemindahan elektron. Banyak tindak balas redox dapat diterangkan dengan menggunakan konsep pemindahan elektron. Okey, kita tengok kat sini. Tadi cikgu dah terang ni, faham tak? Ataupun perlu cikgu terang semula? Boleh je cikgu. Boleh terang balik ke teruskan? Terang balik je. Terang balik Okey, tadi cikgu ulang balik. Kalau cikgu nak libatkan balik tindak balas kimia masa awak belajar masa tingkatan 4 kan? Mg itu adalah 282. So, mungkin balik Mg. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. So, setiap atom yang ada, kita perlu mencapai kestabilan kan? So, apa yang magnesium buat untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Apa dia buat untuk magnesium ni? Derma 2. Dia derma 2 elektron. So, 2 elektron dia tak ada. So, cara penulisan dia, jangan hafal sebelah kanan ke sebelah kiri. Yang penting awak faham dulu. Magnesium ni dia ada 2. So, dia perlu buang 2 tu untuk dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi, daripada magnesium, dia buang elektron dia jadi Mg2+. Betul tak? Ini yang berdiri kat Najmah tu. Kenapa tu? Kan? So jangan tulis macam ni. Ini cikgu tulis mula-mula ni untuk nampak aja yang dia buang elektron. So bila nampak dia buang elektron, kita tak boleh berada negatif kat sini. So kita akan pindahkan ke sebelah. Jadi persamaan dia macam ni lah. Jelas tak? Jelas. Okey, manakala oksigen pula? Oksigen awak tahu kan tadi cikgu buat macam ni. Tadi cikgu buat oksigen tambah 2 elektron, dia jadi O2 minus. Betul tak cikgu buat macam ni tadi? Betul. Tapi awak tahu kan kebanyakan gas dia tak boleh wujud sendiri kan? Bila dia tak boleh wujud sendiri, dia akan bertindak balas dengan diri dia sendiri. So sebab tu macam hidrogen kan? Hidrogen adalah gas hidrogen, betul tak? So kita tak boleh tulis persamaan dia macam ni. Buang elektron dia jadi H+. Atau kita tulis macam ni. H+ tambah E. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab hidrogen ni dia wujud dalam keadaan gas. Jadi bila dia wujud dalam keadaan gas, dia mesti wujud sebagai dui atom. Jelas tak? Jelas. So jadi senang je daripada persamaan yang cikgu buat ni, dia perlu 2 kat sini. Jadi disebabkan dia ada 2, jadi dia akan buang 4 elektron lah. Betul tak? Sebab 1 akan buang 2, kalau 2 dia buang 4. Faham? Apa cikgu? Tak cikgu tulis balik dari sini. Oksigen ada 1. 1 oksigen ni dia perlu buang pula, dia perlu menerima 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Betul tak? Dia ada oksigen 26. Oksigen ni dia 26. So dia perlu terima 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Betul? Betul. Okey. So kalau 1 oksigen, dia akan hasilkan O2 minus. So kalau dia ada 2, 1 akan menerima 2 elektron. Kalau oksigen tu ada 2? 4. Ada 4 oksigen lah, 4 elektron ada perlu terima.
untuk dapat 2 O2 minus. Faham tak? Faham. Baik. Faham okay. So disebabkan oksigen tadi, satu oksigen akan terima 2 elektron. Satu oksigen terima dua elektron. Hasil O2 minus. Kalau tadi cikgu kata hidrogen, oksigen, apa-apa yang gas, contoh gas klorin, gas bromin, dia tak boleh wujud dalam keadaan atom. Jadi dia akan wujud sebagai dui atom. Jadi oksigen ni kalau satu dia akan terima 2 elektron, kalau 2 dia akan terima 4 elektron dan kat sini akan jadi 2 lah. Sebab ada 2 lah sekarang ion oksida yang ada. Jelas tak? Yelah juga. Okay, sampai situ. Okay, balik ke sini tadi. So kita nak tengok daripada tindak balas peroksidaan dengan penurunan pula. Disebabkan magnesium ni dia mengalami kat sini, dia mengalami kehilangan elektron. Jadi dia mengalami tindak balas peroksidaan. Manakala oksigen ni dia menerima elektron dan dia mengalami tindak balas penurunan. So magnesium ni adalah disebabkan dia mengalami peroksidaan, jadi dia adalah ejen Penurunan. sama dengan oksigen ni. Oksigen ni dia mengalami tindak balas penurunan, jadi dia adalah suatu ejen Pengoksidaan. faham? Okay, boleh Boleh teruskan? Ada soalan tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, kita terus kepada ini. Susunan radas untuk menyiasat pemindahan elektron pada suatu jarak. So ini sekarang kita tak boleh buat lah. Nanti kalau awak dah balik sekolah, kita boleh buat lah. Untuk pemindahan elektron pada suatu jarak. Ini adalah suatu eksperimen menyiasat pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, so apa yang berlaku dekat sini? Kat sini kita ada larutan ferrum SO4. So, asal kat sini, tengok awak ingat lagi tak? Fe ni, dia ada 2 ion. Satu Fe2+, satu Fe. Fe apa? Siapa ingat? 3+. Fe3+. Dan Fe2+, Fe3+. Senang je nak tengok kat sini. Awak nampak tak Fe ni bergabung dengan SO4? Siapa ingat SO4, dia punya ion dia apa? Ion apa? Sulfide. Yelah, memang dia ion sulfat. Cikgu tanya dia punya nombor peroksidan yang kat atas tu charge dia berapa? SO4 to minus. SO4 to minus. Betul. Okay, SO4 to minus. So kalau awak tengok kat sini kan, Fe tu plus. SO4 to minus pun boleh jadi FeSO4, betul tak? Betul. So bila mana awak tengok soalan kan, dia FeSO4. So awak kena pasti dulu. Fe ni dia 2 plus ke dia 3 plus. So awak tengok dia punya pasangan dia. Kalau pasangan dia kat sini katakanlah kan, kat sini kan cikgu ubah jadi Fe3+. Jadi awak rasa Fe kat sini dia charge dia apa? Positif ke 2 plus ke 3 plus? 13. 3 plus. Sebab Cl ni minus kan. So dia bila silang dia akan jadi 3 ni pada Cl lah. So bila kat sini kita dah tahu Fe tu 2 plus. SO4 tu 2 minus. So dia boleh gabung jadi macam ni lah FeSO4. So bila nampak je Fe2+, confirm dia akan mengalami peroksidaan. Sebab apa? Fe2+, dia memang akan jadi Fe3+. Bila awak nampak gambar rajah tube U macam ni, Fe2+ tu dia memang akan jadi 3+. So kita tahulah, awak tengok dia punya kat sini kan, nampak tak?
Plus tu plus, dia jadi 3 plus. Dia berlaku peningkatan ke penurunan dekat situ? Dua jadi 3 turun ke naik? Turun ke naik? Naik. Naik Naik. kan? So bila dia naik, dia akan mengalami pengoksidaan lah. Jelas tak? So apa dia nak buat? Dia jadi FET plus. Apa maksud tu plus tadi? Kalau kita ikut daripada segi lukisan yang kita belajar masa tingkatan 4, FET plus tu bermakna apa? Apa makna tu plus kat sini? Dia derma kan? Derma 2. Dua elektron kan? FET plus tu dia derma 2 elektron. Macam mana pula dia jadi FET plus? Asalnya dia derma 2 elektron. Macam mana jadi FET plus? Jumpa lagi kot. Dia derma lagi berapa? Satu. Dia derma lagi satu. Faham tak? So kalau sebelum cikgu terang kat sini, Fe asalnya dia Fe2 plus kan? So dia derma satu elektron, dia jadi Fe3 plus. Faham tak? Boleh tak elektron ada kat sini? Tak, pindah depan. Tak. Pindah sebelah. Okay, so Fe2 plus dia jadi Fe3 plus tambah elektron. So kita tahu dia mengalami tindak balas peroksidaan tapi dia adalah suatu ejen Penurunan. Faham tak? Jelas tak untuk yang sebelah sini dulu? Jelas. Okay. So Fe3 plus jangan lupa, memang kita dah biasa tahun lepas Fe2 plus dia warna hijau, Fe3 plus warna perang. So kalau soalan tanya tentang pemerhatian yang berlaku dekat sini, kita kata macam mana? Larutan hijau FeSO4, larutan ferrum 2 sulfat, larutan hijau ferrum 2 sulfat bertukar menjadi apa? Perak. Faham tak? Sebab kan tadi dia mengalami tidak balas peroksidaan kan. So hijau ni tadi nanti dia akan tukar jadi warna perang. Jelas tak untuk sebelah kiri, sebelah negatif ni faham? Aha. Faham. Anda tanya ke tadi? Siapa Alif tadi nak tanya ke? Ke siapa punya suara tadi? Tak. Tak Okay, kita teruskan untuk sebelah kanan pula. So ini adalah terminal positif. Dekat terminal positif ni kita ada kalium manganat. Okay. Kalium manganat ni, kalau cikgu dulu dekat matrik cikgu belajar macam mana cikgu nak buat cara nak bina bersama setengah untuk ion manganat. Tapi disebabkan awak punya silibus dia tak sampai ke tahap itu lagi. Jadi untuk ion manganat ni awak perlu hafal dia punya tindak balas persamaan setengah dia. Jelas tak? Yang ni memang kena hafal. Sebab awak tak belajar untuk membina benda ni. Jadi awak kena hafal. So asalnya manganat 7 ni dia warna ungu. Apabila dia mengalami penurunan, dia akan tidak mengalami dia akan menjadi tidak berwarna. Okey. So tadi kita ada 4 kita penambahan atau kehilangan oksigen. Lepas tu yang kedua penambahan atau kehilangan hidrogen. Dan dekat sini kita nampak ada hidrogen, betul tak? Kat sini kan ada hidrogen kan? So sebenarnya dia ni mengalami penambahan ke kehilangan hidrogen. Penambahan ke kehilangan? Penambah. Siapa yang yang tak jawab ni tak pasti. Okey, cikgu tanya kat sini. Fe2 plus ni dia mengalami penambahan ke kehilangan elektron? Penambah. Kehilangan. Kehilangan kan? Nampak tak kehilangan? Tapi
Dia tak boleh berada kat sini. So kita akan pindahkan ke sebelah kanan kan. So dia jadi kat sini. So bermakna bila awak tengok persamaan setengah, kalau dia berada sebelah kanan, bermakna dia mengalami kehilangan. Faham tak? Sekarang ni hidrogen ni kat mana? Sebelah kiri, betul tak? Hidrogen ni sebelah kiri kan? Jadi dia sebenarnya berlaku penambahan hidrogen. So kalau penambahan hidrogen dia berlaku tidak balas apa? Oxidation. Oxidation. Penurunan. Penurunan. Kan dia terbalik dengan oksigen tadi. Kalau oksigen penambahan oksigen, nama pun tidak balas pengoksidaan. So bila dia tidak balas pengoksidaan, mesti dia akan tambah oksigen. Faham tak? So dia terbaliklah dengan hidrogen tadi. Kalau hidrogen, kalau tadi penambahan oksigen, dia adalah tidak balas pengoksidaan. Kalau dia mengalami penambahan hidrogen, dia mengalami tidak balas apa? Penurunan. Penurunan. Jelas? Allah ya. Jelas tak? Okey. Cikgu tanya kat sini pula. Elektron kat sini, dia berlaku penambahan ke pengurangan elektron? Dia berlaku penambahan ke kehilangan elektron? Kehilangan. Kehilangan. Cikgu ulang balik dekat sini. Cikgu tanya dekat sini balik. Fe ni, dia mengalami penambahan ke kehilangan elektron? Fe itu plus ni. Kehilangan. Kehilangan kan? So, maknanya Fe itu plus, dia tolak elektron. Tapi dia tak boleh jadi macam tu. Dia akan pindahkan ke sebelah, dia akan jadi tambah elektron sebelah kanan. So, bila dia berada di sebelah kanan, bermakna dia mengalami Penambahan. kehilangan elektron. Ini kehilangan elektron. Faham tak? Kalau elektron sebelah kanan, dia mengalami kehilangan. Kalau elektron di sebelah kiri, dia mengalami penambahan. So soalan cikgu balik, Alin Manganak ni, dia penambahan elektron dia ke kehilangan elektron? Penambahan elektron. So kalau penambahan elektron, dia mengalami pengoksidaan ke penurunan? Penurunan. So sebenarnya sama je kat sini kan. Kita tahu dia tambah hidrogen. Tambah hidrogen dia penurunan. Tambah elektron pun penurunan juga. So dalam satu persamaan setengah dia akan mengalami benda yang sama lah. Tak boleh lah sini kat sini penurunan. Lepas tu tiba-tiba kat sini jadi pengoksidaan pula. Tak boleh. Jelas tak? Sebab tu tadi kita kata dia nak balas redox tu dia ada 4 makna. Makna yang pertama, penambahan atau kehilangan elektron. Makna yang kedua, penambahan atau kehilangan hidrogen. Makna yang ketiga, penambahan atau kehilangan elektron. Yang keempat, daripada segi nombor pengoksidaan. Kalau dia meningkat, dia pengoksidaan. Kalau nombor tu menurun, dia penurunan. Jelas tak? Inilah saya. Okey. Sekejap. Kita ada 2 tadi. 2. Pengoksidaan kat sini penurunan. Okey, siapa ingat balik? Kita ada yang pertama tadi apa? Pertama tadi apa? Oksigen kan? Kehilangan oksigen. Kalau pengoksidaan, dia tambah ke tolak? Tambah oksigen. Kat sini penurunan dia buang kan? Dia buang. Okey, yang kedua, makna yang kedua? Hidrogen. Kalau pengoksidaan? Tolak. Penurunan? Tambah. Okey, elektron pula. Kalau elektron, pengoksidaan? Tolak. Penurunan? Tambah. Okey. Ini nombor pengoksidaan pula. Kalau dia bertambah,
Dia peoksidaan ke penurunan? Peoksidaan. Tambah ini tolak. So kena jelas ni kalau tengok kat sini kan MnO4 dia mengalami penambahan penambahan hidrogen, penambahan elektron dan dia memang confirm adalah tindak balas penurunan. Jelas? Jelas cikgu. Okay. So kita teruskan seterusnya. Ni dah cerita pasal menulis persamaan setengah untuk pengoksidaan. Yang tadi kan Fe2 plus. Cikgu kata kalau awak tengok nampak macam tube U tadi kan, Fe2 plus tu dia memang akan jadi Fe2 plus. So Fe2 plus ni macam mana dia nak jadi Fe2 plus? Maksud 2 plus itu adalah dia telah menderma 2 elektron. Okay, so macam mana dia nak jadi 3 plus? Bermakna kalau masuk 3 plus tu dia telah menderma 3 elektron. Jadi macam mana 2 elektron tu jadi 3 elektron? Bermakna Fe2 plus tu dibuang lagi 1 elektron. Kalau dia buang kat sini baru dia boleh jadi Fe2 plus. So tapi cara penulisan kita tak boleh tulis macam ni. Jadi elektron tu mesti dipindahkan ke sebelah. Secara penulisan dia Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus tambah elektron. So bila mana elektron tu berada di sebelah kanan, bermakna dia telah mengalami kehilangan elektron. Faham tak? Dari rumah kak, kat atas kat klip dekat direction. Ada kan direction bawah tu? Faham tak? Faham. Cikgu. Okay, so kat sini kita nak tengok dari segi dia punya penambahan nombor pengoksidaan pula. Asalnya Fe2 plus. Okay, so kita kata charge dia adalah positif 2. Ni adalah nombor pengoksidaan. Walaupun charge tu adalah kita tulis 2 plus, tapi kalau kita nak tulis nombor pengoksidaan, kita akan tulis positif 2 lah. So, sama lah macam ni 3 plus, jadi jadi positif 3. Okay, so jumlah charge kat sini adalah positif 2. Kat sini pula positif 3, elektron tu ada 1 je kan. Jadi charge dia adalah negatif 1. Jadi samalah. Seimbang juga. Sebelah kanan ada positif 2 dan sebelah kiri pun ada positif 2 juga. So kita kata dia dah capai keseimbangan lah. So kalau tiba-tiba awak buat macam ni, contohlah kan awak main hafal je kan, awak tak faham, awak tulis macam ni. Tambah elektron, dia jadi Fe2 plus. Ni selalu berlaku lah bila main hafal je kan. Okay, so kita check balik dia punya nombor pengoksidaan dia. Charge kat sini tu plus. Elektron ni charge dia berapa? Charge untuk elektron berapa? Negatif. Negatif 1. So kat sini memang 3 plus. Nampak tak? Positif 2 tambah tolak negatif 1 dia jadi positif 1. Dia tak sama dengan 3 plus kan? Dia tak sama. So bermakna awak punya persamaan setengah awak salah lah. Cara nak check awak punya persamaan setengah macam tu. Pastikan cas sebelah kiri dengan cas sebelah kanan tu sama. Faham? Faham cikgu. So kat sini salah lah. Okay, ada soalan nak tanya untuk slide ni tak? Kalau tak ada cikgu dah terang tadi. Okay, terang tadi. Oh, dia Cikgu. oh, ini dia belajar lah. Zaman awak belajar. Apa benda nak tanya? Sebelum cikgu terangkan, apa benda awak nak tanya? Oh tak. Ni yang kena hafal tu ke atau kena faham? Yang ni yang kena hafal tu. Tapi kalau ikut dekat sini, dia hafal dekat sini. Tak, dia banner balik. Okay, jadi cikgu akan terang macam mana nak banner benda ni. Yang pertama, dia suruh awak tulis bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey, jadi cikgu akan tulis disebabkan MnO4 ni dia adalah memang ayat dia tu berasid, betul tak?
Kita memang tahu dia dekat gambar ni tadi dia tulis itu adalah kalium. Larutan kalium. Sorry. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak bagi tahu kalau larutan apa-apa semua memang dalam soalan kimia pun dia akan bagi nama penuh benda tu. So kat sini dia dah bagi tahu siap-siap larutan itu adalah larutan kalium manganat 7 berasid. So macam mana kita nak tuliskan bahan tindak balas dengan hasil tindak balas dia? Jadi kita memang kena hafal yang MnO4. Salah tulis. MnO4 2 minus. Minus. MnO4 minus. So disebabkan perkataan berasid tu dia akan tambah H2H plus lah. So akan hasilkan Mn2 plus. Okay. Mn2 plus ni bermakna dia tidak berwarna lah benda tu. Asalnya MnO4 minus ni dia adalah warna ungu. So ini awak kena hafal hasil dia dulu. Dia akan hasilkan Mn2 plus. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, seimbangkan bilangan atom setiap unsur. Okey. So dekat sini Mn ada 1. Kan? Kat sini pun Mn ada 1. Betul tak? So perlu tak awak seimbangkan Mn? Tak. Tak, okey. Kat sini ada oksigen ada 4. So, bila kita nak seimbang sebelah kanan tak ada oksigen, betul tak? Sebelah kanan tak ada oksigen kan? Betul. Jadi untuk kita seimbang kat oksigen, kita tak boleh tambah oksigen kat sini, tak boleh. Kalau bersama setengah, kita nak seimbang kat oksigen tu dengan buat penambahan air. Dekat air ada oksigen. So, macam itulah kita nak seimbangkan oksigen dalam persama setengah. Jelas tak? Tak boleh tiba-tiba awak tambah oksigen kat sini. Oksigen pula awak tambah. Tak boleh. Salah. So, kalau kita nak seimbangkan oksigen tu, kita kena tambah H2O. Faham? Faham. Okay, so, oksigen ni ada 4 kat sini. Cikgu pandang pula. Oksigen tu ada 4 kat sini. So, kalau sebelah tu cikgu nak seimbangkan, cikgu guna tambah berapa kat sini untuk oksigen ni seimbang? 4. 4, bagus. Sampai sini faham? Cikgu baru Mn dengan O baru. Faham kan? Okey, sekarang hidrogen kat sini ada berapa? 1. 1. Sebelah kanan ada berapa? 8. 8. Jadi sebab tu cikgu kena letak berapa nombor dekat sini? 8. 8. Okey, bagus. Sampai sini faham? Sampai sini jelas tak? Jelas tu, jelas. Jelas ya? Okey. So kita tengok dekat ini seterusnya seimbangkan bilangan. Okey, cikgu dah seimbangkan sampai sini, cikgu dah terang tadi kan? Okey, so dia kata hitung jumlah cas bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey. So tulis balik MnO4 minus tambah 8H plus hasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Okey, macam mana kita nak buat hitung jumlah cas bahan? Okey, kat sini jumlah cas bahan adalah yang paling atas cat sini kan dia ada MnO4. So kalau kita tahu O sahaja O2 minus, betul tak? Kalau oksigen saja 2 minus kan? Betul. Betul kan? Okey. So tapi kita tak tengok tu, kita nak tengok jumlah keseluruhan cas bahan. So jumlah keseluruhan cas bahan adalah kita tengok yang atas ni saja. So cas kat sini adalah -1. Sebelah sini berapa? 1. 8 tambah 8. Sebab apa? Ini perlu didarabkan. So barulah kita boleh dapat cas. Dia berbeza dengan seimbangkan tadi. Yang ni kita perlu darabkan sekali dengan dia punya ni. So tambah 8 kat sini berapa? 2 plus kan? Sini berapa? Kalau dia tak ada cas langsung kat situ, bermakna dia kosong. Jelas tak? Sampai sini jelas? Jelas. Contoh cikgu tulis MgO. Berapa cas keseluruhan bahan ni? Kosong. Kosong sebab dia tak ada cas ke atas kan. Kalau Mg2 plus, cas dia adalah plus 2. Jelas kan?
So kalau tak ada apa-apa, dia kosong lah. Sama macam ni, H2O tak ada apa-apa kat atas dia kosong. Okay. So sekarang, baru kita boleh tambahkan. Negatif 1 tambah 8, dia jadi positif 7 kan? Sebelah sini, positif 2, betul? Salah tulis ni, cara pengusaha cikgu salah. Okay, positif 2, betul tak? So macam mana cikgu nak jadi daripada 7 ni, cikgu nak jadi 2 ni? Apa cikgu nak buatkan 7 tu supaya cikgu jadi 2? Kena Cara pecahan kot. tolak 5, betul tak? Betul tak? Cikgu kena 7 tu, cikgu kena tolak 5, betul? Baru boleh cikgu boleh Betul. dapat 2, betul tak? Betul. Betul. Okey, so samalah. Apa maksud charge negatif? Macam mana boleh dapat charge negatif dengan penambahan elektron? Faham? Sama macam ni tadi, sama macam ni. Ni kan? Ni 2. Ni pun 2. Sebab apa? Sebab ada tolak 1 kat sini elektron tu. So samalah macam ni. Kan? Macam mana dapat negatif 5 ni? Sebab cikgu tambahkan elektron kat sini baru boleh jadi 7 tu dia jadi 2. So akhirnya akan dapat MnO4 minus tambah 8 H tambah dengan 5E. So 5E tu kan jadi negatif 5 lah. So tambah, hasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Faham? Faham. Faham? Cikgu, Aha. nak Aha. kan kalau macam yang H tu dia darab dengan 8. Okey. Betul. Kalau yang H2O tu tak payah darab dengan 4 tu Boleh darab dengan 4. Tapi kalau cikgu tanya awak, 4 darab kosong berapa? kosong. Sebab tu dia kosong juga. Faham? Okey, ini faham tak? Maknanya persamaan akhir ni faham? Ada soalan nak tanya tak untuk persamaan akhir tu? Okey, kalau tak ada, cikgu rasa sampai sini kot sebab cikgu punya masa pun nak habis. So, awak punya tugasan adalah awak buat balik persamaan ni. Macam mana kita nak buat persamaan setengah untuk Fe2 plus dengan persamaan setengah untuk kalium manganat 7 berasid ni. Okey, itu adalah tugasan awak. Okey. So, kalau bila awak buat tu awak tak dapat jawab, awak mesej cikgu, nanti cikgu terang balik untuk kelas seterusnya lah. Okey, sebelum habiskan semua, boleh tak cikgu nak tahu apa yang belajar hari ni? Cikgu nak seorang je. Izzah lah Izzah. Boleh Izzah buat kesimpulan tak apa kita belajar hari ni? Boleh cikgu. Okey, cuba awak bagi tahu cikgu apa kita belajar hari ni. Yang kalau penambahan oksigen. Okey, tak. Apa maksud tindak balas redox tu sebenarnya? Tindak balas yang berlaku apabila lupa. Lupa cikgu. Okey, tindak balas yang berlaku apabila tindak balas peoksidaan dan penurunan berlaku apa? Secara serentak. Berlaku secara serentak. Okey, teruskan. Kita ada 4 tadi jenis untuk tindak balas redox. Boleh tengok melalui, okey, cuba bagi cikgu ada 4. Melalui apa? Oksigen, hidrogen, elektron dengan nombor peroksidaan. Okey, lagi? Kalau penambahan oksigen, nombor Kalau penambahan oksigen, dia nombor pengoksidaan. Kalau pengurangan oksigen, dia nombor Kejap. bukan nombor. Tindak balas. Tindak balas pengoksidaan. Okey. Kalau oksigen dia berkurang, tindak balas penurunan. Okey. Sambung lagi. Kalau yang kedua hidrogen. Kalau
hidrogen berkurang, dia tindak balas peroksidaan. Okey. Kalau hidrogen bertambah, tindak balas penurunan. Okey. Yang ketiga, elektron. Kalau elektron berkurang, dia tindak balas peroksidaan. Kalau elektron tu bertambah, tindak balas penurunan. Okey, bagus. Lagi? Keempat, nombor pengoksidaan. Kalau bertambah, tindak balas pengoksidaan. Kalau nombor pengoksidaan berkurang, dia tindak balas penurunan. Okey, bagus. Ada lagi yang awak belajar? Cara untuk buat tindak balas apa yang separuh tu? Persamaan setengah. Setengah. Persamaan setengah. Cara untuk persamaan setengah. Okey. Bagus. Itu sahaja yang awak belajar hari ni. Okey, kalau tak ada soalan lagi, cikgu tutup kelas kita. Boleh tak Alif tutup balik kelas kita, Alif? Okey. Kita tutup kelas kita dengan tasbih.